Mereka pergi ke dunia cakap no, okey, sebab yang nasihat itu Eko. Siapa Eko? Badan Yahudi. Siapa dia? Eko ni yang dibawa oleh Datuk Seri Najib, bayar puluh-puluh juta ringgit. Anggota dia, pengasas dia, bekas duta Israel ke Amerika, bekas duta Israel ke Jerman. Tak ada orang lain yang cerdik? Mesti orang Israel kena nasihat Najib. Pemimpin Melayu, darah Melayu dan Islam, nasihat Yahudi. Saudara, ini kenyataan, bukan fitnah. Boleh cek, boleh Google tengok siapa dia Eko. Kemudian tunjuk bagaimana dia boleh buat satu Malaysia. Eko ini pernah pada tahun 1991 menasihat Ehud Barak. Ehud Barak lah yang mula memperkenalkan Eko, mengambil Eko sebagai penasihat. Bila Ehud Barak Perdana Menteri Israel tahun 1991, maka digunakan slogan One Israel. Ingat, ada kaitan? Cuma kita dia lambat. 10 tahun kemudian dipakai, kita bayar, dia tak payah buat, dia kata dulu Ehud Barak buat One Israel, very successful lagi. Now you use One Malaysia, very successful. Bukan Melayu pun boleh terima, Cina pun boleh terima, India boleh terima, Iban Kadazan pun boleh terima. Termasuk musuh. Bawa dah. Ya. Itu habis pandai. Sebelum itu guna Jack Abramoff, pelobi Yahudi, toke judi di Amerika Syarikat. Dia bayar 4 juta kena Perdana Menteri masa itu nak jumpa Presiden Bush. Tapi ini yang dia bayar, dia upah Yahudi. Kita ini cap Yahudi. Pandai tak dia? Pandai sekejap, bodoh lama. Kerana dia nak tunjuk begitu, saudara. Ini kenyataan. Jadi ada pertentangan di antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Saudara, berapa tindakan diambil? Sudah tahu isu Allah, heboh berminggu-minggu kita dah mengalah, seolah-olah kita dah mula tewas, diserang habis-habisan. Tok Ustaz Hadi Awal, Ning Aziz, Tok Muni Aziz, Anwar, semua ini nampak dah mengalah kepada isu Allah. Dah bagi Kristian, Allah dah serah kat Kristian dah. Kemudian kita tanya Syekh Khardawi, Wahbah Zuhaili, kita tanya Syekh Taha Jabir, semua kata boleh. Dia seolah-olah jadi hero nak pertahankan. Tapi oleh kerana kita gigi, rakan-rakan kita bukan Islam pun percaya dengan pendirian kita. Pemimpin-pemimpin Islam, dan dalam hal ini PAS tidak harus berikan satu penghormatan luar biasa. Dalam pimpinan PAS, saya tahu saya orang Melayu, orang Islam. Saya tahu betapa sukarnya dalam keadaan begitu, getir, serangan hebat. Tetapi Tuan Ustaz Hadi Awang kata, kita mesti tunduk kepada prinsip dan Quran dan bukan popular politik. Kita mesti berani beri kenyataan berdasarkan apa yang benar. Dan oleh kerana pendirian PAS begitu, dan pemimpin kita turun sampai ke bawah, sekarang isu Allah tenggelam. Dia kalah isu itu. Dan sekarang Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan, Pulau Pinang boleh guna Allah, negeri lain tak boleh. Jadi dia, kalau betul nak pertahankan Allah, pasal apa dia langsung? Tentunya kerana faham politik dia mengatasi hukum. Sekarang dibangkitkan soal pelaksanaan syariat. Kita tak pertikai syariat. Kerana kita ingat orang Islam ini mesti terima prinsip Quran dan syariat. Yang kita pertikai ini pelaksanaannya. Baik, ambil keputusan mengutan orang yang minum arak. Saya nak tanya Ustaz Amno, kalau betul awak tegas dalam isu minum arak salah ini, mengapa orang kaya yang melimpah araknya itu dibiarkan dan dimaafkan begitu rupa saja?
Berapa banyak hotel-hotel besar, berapa banyak orang kaya yang besar-besar di negara kita, termasuk orang Islam yang berdarah Arab, yang tak pernah kamu berani tegur. Itu satu. Kedua, mengapa tak ada soal bila Dr. Mahathir dan anaknya Mirzan Mahathir beli syarikat Arab terbesar di Filipina, San Miguel, ratusan juta ringgit. Sudah bikin pemimpin Islam terkenal beli syarikat Arab terbesar di negara Kristian Filipina. Nama syarikat itu San Miguel. Ada Ustaz UMNO berani cakap, balik ke kampung panggil Ustaz UMNO tu. Kalau ada imam, kalau panggil tu imam, ni hukum dia apa ni? Hari ni tak boleh, UMNO dia tak salah. Ini masalahnya. Sebab itu kita kan ada prinsip. Azizah ingatkan saya kes yang melibatkan persetubuhan haram 3 wanita. Dia botak. Dia bersetubuh dengan siapa? Lelaki tak jumpa. Sebab itu kita orang Islam kena ingat, kita mesti tentukan bahawa hukum ini tidak dipermainkan orang. Kita laksanakan dengan adabnya dengan betul, prinsipnya betul, keikhlasan dan hukum, supaya kita dengan laksanakan itu kita boleh mengangkat kefahaman dan hormat masyarakat terhadap kemurnian hukum Islam itu dan tidak dipermainkan orang. Sebab itu di negeri-negeri Pakatan Rakyat, malam esok Negeri Sembilan di Seremban, malam lusa puncaknya di Pulau Pinang, selepas itu disambut oleh Ustaz Azizan di Kedah pada 13 hari bulan. Ini mesej yang sama di kalangan kita. Saya harap saudara di Selangor ini dapat perkuatkan kekuatan kita dalam Pakatan Rakyat. Saya yakin, tentunya rakan-rakan kita pimpinan Selangor lebih tahu, tetapi saya boleh lihat kawan-kawan Selangor, saya tengok kekuatan Pakatan Rakyat di Selangor sekarang jauh lebih kuat daripada tahun 2008. Alhamdulillah. Dan sebab itu kita kena siap rencana kita. Kita kena jaga, jangan isu-isu beza pendapat kecil-kecil itu menyebabkan ketegangan di kalangan kita. Kita harus berbahas, kita harus berbincang. Saudara juga tahu dalam beberapa isu, saya dengan Tan Sri Khalid pun saya tak setuju. Tapi tak ada masalah. Dalam beberapa perkara, kita bincang. Ada yang dia setuju dengan saya, ada yang saya setuju dengan dia. Ada yang kita tak setuju. Tetapi itu bukan boleh menyebabkan timbul ketegangan pribadi sehingga meretakkan isi perjuangan. Apatah lagi di kalangan rakan-rakan kita PAS, DAP, keadilan. Kita mahu Selangor negeri contoh berdasarkan khidmat dia kepada rakyat.